من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, dapat kita sama-sama berada dan berkumpul dalam majlis ilmu yang mulia ni. Dan kita mohon pada Allah supaya Allah Ta'ala tambah dan limpahkan kepada kita rahmat dan juga barakah bila mana kita berada dan berkumpul dalam majlis yang mulia ni, insya-Allah. Dan insya-Allah malam ni kuliah yang pertama saya di sini, seperti mana yang dimaklumkan, kuliah maghrib setiap hari Selasa malam Rabu yang akan disampaikan ialah berkenaan dengan satu tajuk yang berkait dengan akidah, dan kita akan menggunakan satu buku, iaitu buku tu diberi tajuk Aqidatul Imam Asy-Syafi'i ataupun Al-I'tiqad Imam Asy-Syafi'i, yang ditulis oleh Syekhul Islam Ali bin Ahmad Al-Hakkari rahimahullahu ta'ala, yang wafat pada tahun 486 Hijrah. Yang mana buku, alhamdulillah, buku tersebut, buku I'tiqad Imam Syafi'i ini telah diterjemah dalam bahasa Melayu Malaysia, bukan bahasa Melayu Indonesia. Yang ada di tangan saya ni versi bahasa Melayu Malaysia yang diterjemah secara dui bahasa. Maknanya sebelah muka surat tu kita akan tengok bahasa Melayu dan sebelah lagi dia ada bahasa Arab. Jadi bagi orang yang ada pengetahuan bahasa Arab ataupun orang yang baru nak belajar dan nak tengok bagaimana perkataan tu diterjemah, boleh tengok dan boleh ambil manfaat pada buku ni. Cuma buku ni insya-Allah akan ada minggu hadapan. Saya dah kontak dengan orang yang menerbitkan buku ni, dan sebenarnya buku ni ada dijual di Perlis tapi stok dia dah habis. Jadi terpaksa ambil di HQ dia di KL. Jadi dia kata tak sempat untuk sampai dalam hari ni. Dah tempah 2-3 hari dah. Tapi insya-Allah akan sampai minggu kuliah kita minggu depan, insya-Allah akan ada dengan bilangan yang insya-Allah lah, saya tak pasti cukup tak cukup tu. Dan harga pun kita akan beritahu minggu depan lah, insya-Allah. Jadi malam ni lebih kepada mukaddimah dahulu. Mukaddimah berkenaan dengan kitab ni dan juga mukaddimah berkenaan dengan akidah. Seperti mana yang telah kita sebut tadi, pengajian kita ataupun kelas kita di sini pada setiap hari Selasa malam Rabu ni ialah berkaitan dengan akidah ataupun usuluddin, iaitu berkait dengan apa yang kita sebut sebagai tauhid dan juga iman, yang mana ia merupakan salah satu daripada tonggak utama kita sebagai seorang muslim. Antara perkara yang menyebabkan kita itu mendapat keizinan daripada Tuhan untuk masuk ke dalam syurga ialah mempunyai akidah yang sejahtera ataupun akidah yang betul menurut seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala dan juga oleh Rasulnya. Jadi malam ni kita nak sebut sedikit sebanyak tentang kepentingan akidah tu sendiri. Pertama sekali yang selalu kita kena tahu ataupun perkara yang kita kena tahu berkaitan dengan akidah, bila mana kita belajar akidah ni, dia ada beberapa tujuan utama. Jadi saya nak simpulkan 3 tujuan utama kita belajar akidah.
tujuan utama kita belajar akidah ni ialah untuk membetulkan keyakinan. Itu yang pertama. Bila mana kita belajar akidah, itulah perkara yang utama. Yakin ni ialah kepercayaan. Kita nak luruskan, kita nak percaya apa bila mana kita hidup sebagai manusia. Tambah pula kita dah tahu kita ni beragama Islam, apa yang kita kena percaya dan apa yang akan mengganggu gugat kepercayaan kita dan apa juga yang membatalkan kepercayaan kita tu. Ini disebut sebagai keyakinan. Yang mana kalau kita tengok antara ayat-ayat awal dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut dalam surah Baqarah, Alif Lam Mim, Zalikal Kitab La Raiba Fih. Alif Lam Mim, inilah kitab yang tidak ada raib, iaitu tidak ada syak, ragu padanya. Okay. Jadi belajar akidah ni ialah untuk mengangkat keraguan, mengangkat kesamaran yang ada dalam diri kita. Jadi itu tujuan utama kita belajar akidah. Okay. Itu poin pertama. Okay. Poin yang kedua, bila mana kita belajar akidah ni, tujuan dia ialah untuk meninggikan harap sebagai seorang manusia, juga seorang hamba di atas dunia ni. Meninggikan harapan. Okay. Sebab bila mana satu orang tu dia ada akidah, akidah itulah yang akan menjadikan dia orang yang tinggi harap. Sebab kita tahu kita hidup atas dunia ni, Allah Ta'ala akan uji kita dengan berbagai ujian. Seperti mana yang Tuhan sebut dalam surah Al-Ankabut. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka kami akan membiarkannya selepas menyebut iman? Ayat kedua surah Al-Ankabut ni Tuhan kata, apakah kami akan biarkan semua orang yang telah menyatakan keimanan, maknanya orang yang menyebut kalimah syahadah. Kita semua ni daripada ahlu syahadah. Orang yang sebut la ilaha illallah, orang yang sebut Muhammad Rasulullah. Tuhan kata, adakah kamu akan dibiarkan selepas pada sebut kalimah tu, biarkan begitu sahaja? Maknanya tidak ada apa-apa yang berlaku dalam hidup. Wahum la yuftanun. Allah Ta'ala kata, pasti kami akan beri ujian untuk melihat bukti daripada iman itu. Jadi orang yang ada akidah, dia akan ada harapan ataupun tinggi harapan bila mana dia tu ada keimanan ataupun akidah yang jelas. Bila mana dia diuji, contoh diuji dengan kesakitan, kesusahan, tidak akan menyebabkan dia cepat melatah sehingga dia kurang harap lalu dia berputus asa. Sebab putus asa ni antara tempat yang akan syaitan guna untuk mengganggu gugat manusia, untuk dia tak yakin pada Allah Ta'ala. Kena apa ujian pun, dia ada sangka baik pada Tuhan. Itulah yang dimaksudkan dengan harapan. Jadi orang yang ada akidah, dia sakit berat, dia tinggi harapan dia. Dia tidak menyalahkan Tuhan, dia tidak menjadi orang yang cepat kufur dengan nikmat Tuhan, tapi dia melihat daripada sakitnya itu ada harapan ataupun ada benda yang Tuhan ingin beri daripada kebaikan. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata ajaban li amril mu'min. Sungguh ajaib urusan orang yang beriman ini. In asabahu ad-darra, sekiranya dia ditimpa dengan musibah, fasabara, maka dia sabar. Wa in asabathu sarra, jika ia ditimpa dengan ataupun dia dikurniakan dengan kesenangan, syakara, dia syukur. Jadi urusan orang beriman ni, bila mana dia dapat satu benda yang sedap, benda yang seronok, dia jadi orang yang tak lalai dengan keseronokan tu. Dan bila mana dia diuji dengan musibah, dia tak jadi orang yang cepat melatah, tak tahan sabar, melainkan dia sabar. Jadi itu poin kedua kita belajar akidah. Okay. Dan yang ketiga, bila mana kita belajar akidah ni ialah al-quwwah, iaitu kekuatan. Orang yang ada akidah lah orang yang ada kekuatan. Dengan akidah dan keimanan lah akan menyebabkan seseorang manusia dia boleh bergerak, dia boleh hidup, dia boleh terus bernafas atas muka dunia. Sebab tu kalau kita tengok seseorang yang kuat imannya, tak putus harap, Allah Ta'ala akan beri kepadanya jalan keluar. Kalau kita baca dalam surah Yusuf, kita tengok bagaimana Nabi Ya'qub alaihi salam
diuji hilang anak yang dia sayang, iaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Hilang anak yang disayangi itu sampai menangis, sampai jadi buta. Dan bila mana khabar yang ditunggu dan diharap itu ambil masa lebih 30 tahun. Para ulama sebut Nabi Yaqub bila mana hilang Nabi Yusuf, nak jumpa balik Nabi Yusuf tu ambil masa lama mana? Hampir 30 tahun. Hampir 30 tahun. Okay. Kalau kita tengok beberapa kali adik-beradik Nabi Yusuf pergi ke Mesir, yang mana dia tak tahu adiknya yang telah dibuang dalam telaga tu, dalam perigi buta tu, rupanya ialah seorang bendahara bagi kerajaan Mesir pada waktu tu. Dan bila mana pertemuan tu dah masuk kali keempat, ni saya ringkaskan, dalam Quran sebut cerita ni. Masuk kali keempat, Nabi Yusuf kirimkan bajunya, hantar pada ayahnya. Saya nak sebut kekuatan. Apa yang menyebabkan Nabi Yaqub sentiasa kuat, walaupun orang pada waktu tu dah kata macam-macam pada Nabi Yaqub, tak payah berharap lah, anak kamu tu mungkin dah mati dah. Kalau ada pun dia tak kenal dah kamu. Kalau ada pun tak tahu duk negara mana, tak mari cari balik dah. Tapi dia tetap berharap sebab dia yakin. Sebab dia tahu mimpi anaknya yang mula-mula anak dia cerita. Kan kalau kita baca surah Nabi Yusuf tu, apa Nabi Yusuf kata? Wa idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara. Ketika mana Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, aku melihat 11 bintang. Ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamar, matahari dan bulan, ra'aituhum, aku melihat mereka ni sajidin, hormat pada aku. Nabi Yaqub melihat itu satu kelebihan Tuhan, dan itu juga satu ujian daripada kelebihan tu. Dengan keimanan dia terhadap mimpi tu, dan dia tahu ini mimpi petunjuk pada Tuhan, dia tak pernah mengalah walaupun anak dia sendiri provoke, kata Nabi Yusuf ni dah mati dah. Sehinggalah datang pakaian Nabi Yusuf yang ada bau Nabi Yusuf tu. Bila mana sampai saja pakaian tu, belum sampai rumah lagi, tapi pakaian tu baru masuk lorong, anak dia baru masuk lorong-lorong tertentu, nak masuk dekat dah dengan rumah dia. Quran kata, Nabi Yaqub kata, inni ajidu riha Yusuf, aku mendapati bau Nabi Yusuf dekat. Sehingga datang saja pakaian Nabi Yusuf tu, fartadda basira. Bila mana datang saja pakaian tu, Allah Ta'ala kembalikan penglihatannya yang dah hilang dulu. Okay. Maknanya di situ sumber kekuatan. Nak tunjuk pada kita bahawasanya kita belajar akidah ni ialah untuk yakin. Yakinnya kita pada Allah Ta'ala, yakinnya kita pada kuasanya, pada nama-namanya yang hebat, pada segala apa yang ada pada dirinya. Sebagaimana kita yakin, bagaimana hari ni hari Selasa, esok mesti hari Rabu. Kita tak akan percaya kalau orang kata esok hari Khamis. Tak percaya. Sebab kita dah tahu, pasti ikut turutan. Dia tak akan langkah sehari. Walaupun orang cuba nak beri pada kita dengan bayaran tertentu untuk kata esok hari lain, bukan hari Rabu. Kita mungkin akan kata esok hari lain dengan sebab kita berminat dengan tawaran dia. Tapi jauh di sudut hati tahu, apa yang kita iakan tu ialah benda salah. Sebab kita yakin. Kita yakin bahawasanya aturan yang tetap macam tu. Kemudian tinggi harap. Tinggi harap macam yang dah kita sebut tadi. Kita kena apa-apa pun, kita tak cepat melatah. Tinggi tawakal. Sebab tu Quran sebut dalam surah At-Talaq yang kita panggil sebagai ayat 1000 dinar. Walaupun nama tu tidaklah dinamakan oleh para ulama, tidak juga dinamakan oleh Nabi, tidak dijumpai nama tu, melainkan keluar-keluar je dah terkenal dengan nama ayat 1000 dinar. Tak tahu daripada mana asal usulnya, tapi ayat tu ada pengajaran yang besar. Allah Ta'ala sebut, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala jadikan kepadanya jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan diberi rezeki kepada orang bertakwa ini daripada jalan yang tak disangka. Nak sebut pada kita bahawasanya di situlah fungsi iman, akidah yang dipelajari sehingga melahirkan takwa. Takwa yang yakin dengan kuasa dan juga percaturan dan juga apa yang ditentukan oleh Tuhan. Nak sebut pada kita, kita belajar akidah, kita nak yang tu. Kita belajarlah akidah metod apa pun. Metodologi
ulama mana pun, kaedah mana pun, kaedah mutaqaddimin ke, yang awal ke, kaedah mutaakhirin ke, yang akhir ke, poin dia lah tak akan lari pada tiga tu. Imma kita nak berpada dengan ayat Quran pun, kita juga tak akan lari pada tiga tu. Belajarlah kaedah apa pun. Nak sebut pada kita kepentingan belajar akidah ni ialah nak menjadikan diri itu semakin hari semakin yakin, semakin hari semakin tinggi harap, dan semakin hari semakin kuat untuk terus hidup dan tak cepat patah semangat. Sebab tu kalau kita tengok, walaupun ada orang yang cuba nak petikai, hakikat manusia ni dia boleh bunuh diri ialah sebab dia putus harap sebenarnya. Dan ia ialah ada masalah tentang keyakinan, walaupun orang tu bukan agama Islam. Cuma nak sebut fitrah manusia ni, dia ada something, dia keluar daripada perut ibunya, dilahirkan, dia ada satu perasaan nak mempercayai sesuatu yang tak akan dapat dinafikan. Ini benda yang Tuhan jadikan pada manusia. Tak kiralah dia lahir Muslim ke ataupun bukan Muslim ke, tapi dia ada satu jauh di naluri dia tu, dia nak percaya sesuatu dan dia nak yakin sesuatu. Hatta kalau kita kata orang etis, dia kata Tuhan tak ada, kepercayaan tiada Tuhan itulah yang kita sebut sebagai kehendak diri nak percaya. Diri itu ada something nak percaya. Okay. Jadi itulah yang disebutkan sebagai akidah. Ni saya nak bahas secara umum. Maknanya manusia ni, dia nak nafi tara mana pun, dia mesti ada rasa nak percaya sesuatu. Sama ada yang dia percaya itu betul ataupun salah sahaja. Okay. Cuma Allah Ta'ala yang maha pengasih, maha penyayang. Dia tahu manusia ni bila mana dia hidup, dia nak dan dia ada rasa nak percaya. Tuhan hantar pada kita isyarat-isyarat, hantar kepada kita risalah-risalah, hantar kepada kita orang perseorangan daripada kalangan Nabi dan Rasul untuk cerita apa yang patut kamu percaya dan apa yang aku nak kamu percaya sebagai hamba. Tuhan nak kita percaya apa? Sebab tu kalau kita tengok Nabi SAW, bila mana Nabi ni berhadapan dengan syubuhat. Syubuhat ni maksud dia apa? Kesamaran ataupun soalan-soalan yang dinyatakan oleh golongan ahli kitab. Datang Yahudi yang berada di Khaybar. Kalau kita tengok zaman Nabi, Nabi ni diutuskan kepada masyarakat Arab Jahiliyah. Masyarakat Arab Jahiliyah ni maksudnya masyarakat yang macam mana? Masyarakat yang jahil. Jahiliyah mari pada perkataan jahil, tak tahu apa. Apa yang mereka percaya, apa yang dia rasa hebat di mata dia, dia percaya. Yang dia rasa tak hebat, dia tak percaya. Yang dia rasa boleh bawa something keuntungan pada dia, dia percaya. Itu yang disebut sebagai masyarakat jahiliyah. Apa-apa saja yang orang cerita, dia percaya. Tak kiralah sama ada yang dipercayai itu ialah bentuk arca sesuatu benda, batu yang diukir ke, pokok ke, sama ada pokok tu tunggul ke. Tapi kalau benda tu boleh buat pada dia benda yang dia rasa hebat, dia akan percaya. Ini agama orang jahiliyah. Cuma kalau kita tengok dari segi geografi Nabi diutuskan tu, orang Arab pada waktu tu, Quraisy pada waktu tu, agama dia orang ada sikit bias daripada peninggalan Nabi Ibrahim. Tapi dengan sebab agama ataupun ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim tu dah bercampur aduk, dengan sebab jauhnya Nabi Ibrahim, jauhnya Nabi Ismail, maka ada sikit bias, tapi dah bercampur aduk sehingga rosak wajah asal ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Dan pada waktu tu dalam pandangan masyarakat Arab Jahiliyah, siapakah yang hebat di mata mereka untuk dijadikan sebagai rujukan? Ahli kitab, Yahudi dan juga Kristian. Yahudi yang berada di Madinah pada waktu tu, Kristian yang berada di Rom pada waktu tu, itulah orang-orang yang orang Arab nampak hebat di mata mereka. Ada apa masalah tentang keimanan, mereka akan rujuk orang tu. Sebab tu kalau kita tengok dalam sejarah, macam mana orang Arab dia boleh sembah berhala, kenal berhala, sehingga berhala memenuhi Kaabah, mengelilingi Kaabah sebanyak 360 berhala. Kerana apa? Kerana tengok orang Kristian sembah berhala. Itu saja. Kita tengok sejarah, ada seorang lelaki yang bernama satu orang yang jauh, orang kata apa, dia punya zaman tempoh dia dengan Nabi tu lebih kurang 400 tahun. Dia ni satu orang yang digelar sebagai pemimpin.
Saya terlupa nama dia. Okey. Tapi dia tu daripada pemimpin Mekah. Dia tu daripada pemimpin Mekah. Dia orang baik. Cuma dia pergi ke Syam, dia tengok orang-orang di Syam ni ialah kawasan Rom. Orang di situ dia sembah patung berhala. Bila mana dia tengok orang situ sembah patung berhala, dia tertarik dengan sembahan tu. Sehingga dia bawa balik satu berhala yang dinamakan sebagai Hubal. Ini first berhala yang masuk dalam kawasan Kaabah ataupun di tanah haram pada waktu tu. Okay. Jadi nak sebut kepada kita bahawasanya inilah cara beragama masyarakat Arab jahiliah pada waktu tu. Bila mana Nabi dizahirkan yang jadi pemimpin bagi orang Mekah pada waktu tu daripada Abu Jahal dan juga Abu Lahab, mereka bila mana mereka ada sesuatu yang mereka rasa galak ataupun tak kena tentang keimanan, mereka akan rujuk kepada orang Yahudi dan juga orang Kristian. Cuma yang lebih dekat dengan diorang ni ialah orang Yahudi. Sebab Yahudi duduk di Madinah, Kristian duduk di Syam. Syam dengan Mekah 1000 km. Yahudi yang duduk di Madinah, dia punya jarak dengan Mekah ni 400 km. Ukuran kita. Jadi nak pergi ke Madinah lebih dekat. Antara yang jadi ketua orang Madinah pada waktu tu siapa? Yahudi Madinah pada waktu tu, Huyai bin Akhtab. Ini antara tokoh. Kita mungkin pernah dengar nama isteri Nabi Ummul Mukminin Safiyah binti Huyai. Itu anak kepada Huyai bin Akhtab, seorang Yahudi. Nanti kita akan cerita akan datang cerita tentang isteri Nabi itu. Cuma Huyai bin Akhtab ni seorang ahli kitab yang menjadi tempat rujukan orang-orang Mekah untuk tanya soalan tentang apa yang Muhammad cakap hari-hari ni. Sehinggalah peringkat awal kalau kita tengok, Huyai bin Akhtab didatangi oleh pembesar Quraisy. Mari, pembesar Quraisy tanya. Telah datang zahir di kalangan kami ni satu orang lelaki, iaitu Nabi Muhammad. Yang mana dia ni sudah mulai mengkritik sembahan-sembahan berhala ni. Muhammad dah start kritik sembahan berhala. Dan dia telah mengaku dia ni sebagai Rasul. Okay. Kita kena tengok ataupun kita kena perhati baik-baik. Nabi ni diangkat jadi Nabi usia 40 tahun. Diangkat jadi Nabi. Apa dalil ataupun apa orang kata apa wahyu yang menyebabkan Nabi ni jadi Nabi? Wahyu yang pertama iaitu surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu wahyu yang mewatikahkan Nabi sebagai seorang Nabi pada waktu tu. Dia belum lagi jadi Rasul. Bila Nabi jadi Rasul? Dia jadi Rasul ketika mana dia dapat risalah surah Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Situ isyarat Nabi menjadi Rasul. Nabi dah start kena berikan ataupun sampaikan dakwah ni kepada orang lain. Sebab tu para ulama akidah dia buat kaedah. Setiap Nabi itu, setiap Rasul itu mestilah Nabi. Dan setiap Nabi dia bukan Rasul. Setiap Rasul mesti Nabi. Dan setiap Nabi dia bukan Rasul. Okay. Maknanya nak jadi Rasul ni mesti kena jadi Nabi dulu. Kalau kita belajar bab akidah, Nabi ni apa? Nabi ni seorang lelaki yang terima wahyu yang untuk pakai bagi diri dia je. Dan mungkin dia tertakluk kepada syariat Rasul lain. Ataupun Rasul yang mendahului dia ataupun sezaman dengan dia. Contoh dalam Quran, Nabi Khidir. Kita baca surah Kahfi. Nabi Khidir dengan Nabi Musa, siapa lagi besar? Nabi Musa, sebab Nabi Musa Rasul. Nabi Khidir seorang Nabi, tapi dia kena bersyariat dengan syariat Nabi Musa. Tapi Tuhan nak cerita pada kita, ada cerita seorang Rasul yang lebih besar pangkat kena belajar dengan seorang Nabi yang rendah sikit pangkat. Cerita kursus orang grade atas dengan grade bawah. Ini Quran punya cerita. Okay. Sebab tu kita cerita akan datang. Cuma nak sebut pada kita bahawasanya ini ialah perkara-perkara penting dalam bab akidah. Okay. Bila mana Nabi SAW terima wahyu, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Tuhan kata wahai orang yang berselimut. Muddathir ni maksud dia apa? Wahai orang yang berselimut dengan selimut yang tebal. Iddathara maksudnya selimut tebal, selimut yang pakai untuk tidur. Itu yang dimaksudkan dengan muddathir. Sebab kita jangan tertukar dengan al-muzammil. Ya ayyuhal muzammil, buka terjemahan bahasa Melayu, wahai orang berselimut. Lepas tu baca surah Muddathir, ya ayyuhal muddathir, wahai orang berselimut juga.
Bahasa Melayu lah. Okay. Apa beza Muzammil dengan Mudaththir? Wahai orang yang berselimut, pada surah Al-Muzammil, berselimut dengan sebab takut sesuatu. Kan? Nabi pada waktu tu, Nabi suruh Khadijah selimut Nabi sebab apa? Nabi takut baru jumpa Jibril. Selimut dengan sebab sakit, tak sihat, demam. Itu dia panggil zammil. Selimut aku dengan sebab aku nak bagi kebah penyakit aku. Sakit. Tapi kalau selimut dengan sebab tidur biasa, Arab panggil dathir. Dathir ni, selimuti aku. Aku tak sakit pun, just nak bagi tidur sedap je. Sebab tu bila mana Nabi dah 3 tahun berdakwah, Tuhan pun seru pada Nabi, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir. Angkat ataupun buang selimut tu, bangun pada tidur dan beri peringatan. Wa rabbaka fakabbir, besarkanlah Tuhanmu, wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah bajumu. Waktu Nabi terima ni, Nabi start dakwah. Hari-hari Nabi keluar di Mekah, Nabi cerita tentang Tuhan itu Esa, Tuhan itu Esa. Maksudnya Tuhan itu tunggal. Ini semua berhala yang kamu duk sembah ni batil. Nabi sebut lagu tu, orang yang dah lama sembah berhala, panas telinga, tak sedap dengar. Sebab dah lama duk buat ni. Berapa tahun? 400 tahun. Mungkin lebih. Kita dah sebut tadi, yang mula-mula bawa berhala tu. Itu orang mula-mula bawa berhala, yang mula-mula sekali bawa berhala tu, jarak dia dengan Nabi hampir 400 tahun. Maknanya benda tu dah jadi darah daging dah pun bagi orang Mekah pada waktu tu, yang berstatus jahiliyah. Dan Quran sebut orang Arab ni ummi jahili. Ummi ni maksud dia apa? Tak pernah keluar mana-mana tempat, duduk situ je. Sebab tu perkataan bermaksud ibu. Kita orang Melayu pun panggil anak manja ni anak mak, tak pernah keluar. Dia duduk situ, tak pernah keluar. Dia tak nampak negara orang maju, melainkan dia rasa dialah paling maju, dialah paling terbaik. Itu ummi. Dalam ummi jahil. Jahil pula. Itu keadaan akidah masyarakat pada waktu tu. Okay. Jadi nak sebut pada kita, bila mana Nabi start cerita ni, orang Arab jahiliyah, mereka ni nak tanya siapa? Nak peresahkan apa yang Muhammad sebut ni betul ataupun salah. Mereka pergi tanya ahli kitab. Sebab tu ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi kata, Allah Ta'ala sebut, innallaha yanzuru ila ahlil ard. Allah Ta'ala telah melihat kepada penduduk bumi. Famaqatat, Allah Ta'ala murka dengan sebab teruknya mereka beragama, illa ahlul kitab, kecuali ahli kitab. Nak sebut pada kita, ada ahli kitab yang okey. Cuma nasib baik tidak menyebelahi pemimpin-pemimpin besar Mekah. Mereka pergi tanya ahli kitab yang jahat. Pergi ke Madinah. Madinah tak nama Madinah lagi waktu tu, nama dia Yathrib. Jumpa Huyai bin Akhtab, salah seorang ketua bagi Yahudi yang ada Madinah. Tanya Huyai bin Akhtab, betul ke Muhammad ni Rasulullah? Apa yang dia jawab? Dia kata, ya, itulah Rasul. Cuma riwayat menyebutkan bila mana dia jawab itulah Rasul, muka dia menunjukkan kekecewaan. Ni apa yang disebut oleh Abu Sufyan pada Nabi. Sebab Abu Sufyan awal-awal kuat dia lawan Nabi, last baru dia masuk Islam. Jadi banyaklah cerita dia bertemu dengan orang sekian dia cerita pada Nabi lepas pada tu. Okay. Jadi Abu Sufyan kata, aku tengok muka Huyai bin Akhtab berubah bila mana dia nak mengaku kamu ini Rasulullah. Sebab apa? Sebab orang Yahudi duk mengidam Nabi akhir zaman ni daripada bangsa mereka, tiba-tiba keluar daripada bangsa lain, bangsa Arab. Padahal bangsa Arab tu bukan jauh sangat pun dengan Bani Israel, tak jauh pun. Sebab mari pada nasab yang sama, Ibrahim juga. Nah, cuma Bani Israel tu, yang betul Bani Israel tu ialah Ishak. Dan Ismail itu daripada campur Israel dengan Kipti. Dan bila mana Nabi Ismail duduk di Mekah, dia kahwin dengan Jurhum, keluar Arab. Dan keluarlah Quraisy, Nabi itu sendiri. Jadi tak puas hati. Itu saja sebab tak puas hati. Tapi mengakui tak Nabi itu Nabi? Akui Nabi. Tapi mereka lah yang membuat konspirasi untuk menunjukkan Nabi akhir zaman yang telah ada maklumat dalam kitab mereka. Tak betul, Nabi ni jangan ikut Nabi ni. Atas alasan apa? Quran pun jawab, kuffaran hasada. Mereka kufur, mereka hasad dengki pada Nabi. Sebab tu Quran bila mana menyifatkan orang Yahudi dan perangai Yahudi, dia akan sifatkan kuffar. Yahudi ni kafir. Kafir ni ada dua. Pertama, kafir dengan sebab jahil.
Dia kafir dengan sebab jahil. Sebab apa sembah berhala? Jahil. Keluar-keluar pada perut mak dia jahil. Yahudi, dia kafir sebab apa? Sebab dia sombong. Dia kafir sebab sombong. Sebab Quran cerita, mereka kenal kebenaran. Dan mereka kenal Nabi akhir zaman ni. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'uhum. Mereka kenal Muhammad ni macam mereka kenal anak mereka. Bahkan lebih mereka kenal Muhammad berbanding anak mereka. Tapi bila mana Nabi hidup, Nabi menyampaikan dakwah, orang-orang Mekah yang terpengaruh dengan ahli kitab yang jahat, contoh Huyai bin Akhtab ni, mereka terpengaruh dengan Huyai bin Akhtab dan mereka ni tak mau ikut Nabi. Sebab kau tengok riwayat, bila mana Huyai bin Akhtab dia didatangi oleh pembesar Quraisy, pembesar Quraisy tanya, betul tak ni Nabi Muhammad ni Rasul akhir zaman ataupun Nabi yang last? Huyai bin Akhtab kata betul. Cuma sekejap, nak tengok balik dalam kitab kami, apa kata Tuhan kalau datang Nabi akhir zaman ni. Dia pun keluarkan kitab. Keluarkanlah satu lembaran. Depan Abu Lahab, depan Abu Jahal, depan orang kata apa, depan Abu Sufyan. Dia pun baca. Dia tak baca dalam bahasa Arab sebab memang suhuf ataupun kitab dulu bukan turun bahasa Arab. Dia bacalah dengan bahasa Bani Israel dia. Okay. Kemudian dia terjemah pada kawan tu. Okay. Dia terjemah kepada kawan tu dalam bahasa Arab. Dia kata, dalam kitab kami kata, iza ja'akum Muhammad, bila mana datang pada kamu Muhammad, farjumu, rejamlah ia. Sedangkan ayat tu kata farhamu, rahmatilah ia dan ikutilah dia. Dia tukar perkataan rahim jadi rajim. Itu penyelewengan ahli kitab. Sebab tu Quran cela ahli kitab. Ahli kitab ni perangai dia yaluna alsinatahum, melenggok-lenggokkan lidah, bunyi lebih kurang tapi tipu punya. Itu kelebihan ahli kitab. Okay. Jadi kepala-kepala Mekah yang duk dengar depan dia ni, dia orang tak tahu bahasa lain melainkan bahasa dia orang je. Dia pun tengok betul lah kot kawan tu duk baca kitab dia. Okay. Balik lepas ni kita kena buat usaha kita ligan Muhammad. Sebab ayat dalam kitab kata farjumu, rejam dia. Sedangkan ayat tu kata farhamu, bermula daripada itulah pertembungan akidah. Asalnya ialah pertembungan akidah. Nabi nak cerita batil, akidah yang kamu duk buat ni batil. Kalau orang Arab jahiliah mereka tak berkawan dengan Yahudi, mungkin dakwah Nabi lebih mudah lah. Okay. Tapi dengan sebab dia juga nak tunjuk pada kita, episod sirah Nabi ni dia ada part-part yang menunjukkan cabaran, mihnah dan tribulasi ni akan ada. Dia kalau dakwah ni dia mudah, dia tak ada adventure, cerita dakwah ni senang. Tapi dakwah ni tidak ada bila mana kita baca ayat Quran, bila mana Tuhan cerita tentang dakwah tauhid, dakwah iman, akidah ni, melainkan dia ada cabaran. Bagaimana nabi-nabi terdahulu mereka berdakwah. Ibrahim dia berdakwah kepada ayahnya. Sampai kemati ayah dia tak ikut apa yang dia sebut. Kekal dengan agama berhalanya. Nabi Nuh berdakwah kepada anak dan isterinya, kekal sampai banjir besar. Nabi Muhammad berdakwah kepada kaumnya, sebahagian besar kaumnya yang awal mengingkarinya. Bahkan yang menyayat hati Nabi ialah pak saudaranya sendiri, Abu Talib. Tak berminat dengan apa yang dia sampaikan. Walaupun Abu Talib itu orang yang cukup baik dengan Nabi. Sebab tu kalau kita tanya siapa orang kafir paling baik, jawabnya Abu Talib. Abu Talib tak pernah marah Nabi, tapi dia kafir. Dia seorang yang kafir. Tak marah Nabi. Dengar Nabi ni. Maklumat tentang Islam ni dia dengar. Tapi dia tak berminat. Inilah yang disebut sebagai pilihan Tuhan. Sebab tu Tuhan keluarkan kita ni orang Melayu, umat akhir zaman ni, lahir-lahir dah Islam. Satu nikmat yang kita tak minta tapi Tuhan bagi. Tuhan bagi kita lahir Islam. Sebab tu antara benda yang syaitan suka di kalangan orang Islam ni, dia nak lagakan kita atas nama iman dan akidah ni. Hadis yang diriwayatkan oleh Nabi daripada Imam Muslim. Nabi kata inna syaitana qad ya'isa an ya'budahul musallun fi jaziratil Arab. Sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk menggoda orang-orang yang bersalat di semenanjung tanah Arab, kecuali syaitan berhasrat untuk melakukan perbalahan. Sebab tu kalau kita tengok antara benda yang paling besar menjadi ujian umat akhir zaman ni ialah perbalahan silap faham di semua bahagian dan keadaan. Kita tengok
kalangan para ulama ada tak berbalah sampai tahap pergi pada kafir mengkafir? Ada. Sama-sama Muslim, bukan orang lain. Dan kita boleh tengok kemuncak, Nabi dah pernah sebut benda ni. Nabi kata akan sampai satu keadaan, walaupun hadis ni dipertikaikan dari segi kesahihan, tak sampailah darjat sahih, tapi ada para ulama kata hadis ni hasan, iaitu Nabi selesai salat subuh, Nabi tengok muka sahabat. Yang ada pada waktu tu siapa? Yang ada pada waktu tu Abu Bakar, Umar, Uthman, Muawiyah. Ni sahabat-sahabat yang besar. Nabi kata akan sampai satu keadaan, kamu semua yang berada di hadapan aku ni akan berselisih sama-sama kamu. Sahabat pun tanya Nabi, ya Rasul, kami ni semayang sekali, ambil ilmu dengan kamu sekali, kami perang sekali, sampai waktu kami ni akan balah sama-sama kami. Ya, sampai waktu kamu akan balah. Bila? Pemerintahan Uthman bin Affan waktu tu. Uthman bin Affan dia jadi khalifah selama 12 tahun. 6 tahun pertama dia okey. 6 tahun yang kedua sudah berlaku kucak-kacir. Yang mana kalau kita tengok di saat-saat hampir berlaku pembunuhan Uthman bin Affan, bila mana dibunuh Uthman bin Affan, apa yang jadi? Ada orang kata Uthman bin Affan ni dibunuh sebab propaganda pada Aisyah. Kita boleh bayang, orang start buat tuduhan berat pada sahabat. Lepas tu orang desak Ali bin Abi Talib untuk selesai kes ni. Sehingga Muawiyah bin Abi Sufyan, dia antara orang yang mendesak Ali suruh selesaikan kes ni, sehingga dikatakan dia ada pengikut yang ramai. Muawiyah ni dia ada pengikut yang ramai. Dia Gubernur Syam. Hebatlah Muawiyah ni. Muawiyah bukan sembarangan orang. Muawiyah ni penulis wahyu. Muawiyah ni bila mana dia dengar Uthman bin Affan dibunuh, dia pada waktu tu mendesak Ali untuk selesaikan kes ni. Baru nak cara kes lain. Sehingga orang-orang di Syam pada waktu tu pun ikut sekali sokong Muawiyah. Kami nak kes pembunuhan Uthman bin Affan selesai. Sehingga orang Syam ni dia bersumpah, kami tak akan bersama dengan isteri kami sehingga kami tahu siapa bunuh Uthman. Nak selesai kes tu dulu. Maknanya keadaan yang kita boleh bayang, sahabat Nabi ni muka-muka ahli syurga semua. Tuhan nak uji kita balah. Bukan Tuhan nak suka tengok dia berbalah, tapi Tuhan nak tengok macam mana manusia menguruskan perbalahan. Zaman kita ni pun kita tengok banyak perbalahan berlaku. Perbalahan di peringkat ni, perbalahan di kalangan agamawan, perbalahan di kalangan sama-sama, perbalahan macam-macam. Kita dipenuhi dan hidup kita akan tengok, hidup kita, episod kita ni kita akan tengok orang sentiasa berbalah. Tapi macam mana kita menguruskan perbalahan, itu tempat Tuhan nak nilai kita. Ia berkait dengan akidah. Kita nak elak tak mau percaya, benda tu dah jadi pun depan mata kita. Sebab tu Nabi dia pernah berdoa pada Allah Ta'ala. Kan, kalau kita tengok peristiwa ni berlaku di satu tempat, sehingga tempat tu dia namakan sebagai Masjid Al-Ijabah, berada di Mekah hari ni. Masjid tu Nabi doa 3 perkara. Nabi kata, ya Allah, jangan engkau musnahkan umat aku macam umat Nabi terdahulu. Musnah secara sekaligus. Macam kaum Nabi Lut, diterbalikkan. Minta jangan berlaku macam tu. Allah Ta'ala terima. Ya Allah, jangan engkau musnahkan umat aku ni dengan bencana alam yang teruk, banjir ke apa. Tuhan terima. Kemudian Nabi berdoa, ya Allah, jangan engkau musnahkan umat aku, ataupun jangan engkau jadikan kalangan umat aku ni selisih faham. Tuhan tak makbul doa tu. Sebab itulah ujian umat akhir zaman. Okay. Jadi bila mana kita belajar akidah ni, ia juga berkait dengan macam mana nak menguruskan silap faham. Itu pun. Okay. Sebab apa saya cerita semua benda tu? Malam ni sebagai mukaddimah je. Okay. Sebab buku kita ni yang akan kita bahas pada malam-malam akan datang, I'tiqad Imam Syafi'i ataupun Akidah Imam Syafi'i, yang ditulis oleh Syekhul Islam Ali bin Ahmad Al-Hakkari. Ini bukan Syekhul Islam Ibn Taymiyah, ni orang lain. Sebab gelaran Syekhul Islam ni banyak orang yang dapat. Okay. Ali bin Ahmad Al-Hakkari, seorang ulama daripada Mosul, Iraq. Al-Hakkari inilah nisbah pada kabilah yang duduk di kawasan Hakkar, kawasan tu. Okay. Ianya ialah satu risalah yang ditulis oleh beliau ketika mana berlaku silap faham dalam kalangan kaum muslimin waktu tu, yang mengatakan Imam Asy-Syafi'i terpengaruh dengan fahaman Khawarij.
Dan tulisan ni ditulis untuk menjawab. Imam Syafi'i bukan lagu tu. Dan kalau tengok Imam Syafi'i di zaman hayatnya, dia menghadapi beberapa tuduhan. Antaranya dia dituduh sebagai Syiah. Ada riwayat sebut Imam Syafi'i dituduh lagu tu. Dan dia juga dituduh sebagai Khawarij. Dia juga dituduh sebagai Mu'tazilah. Banyak tuduhan. Okay. Cuma Imam Syafi'i, dia tak tulis dengan tangannya macam dia tulis kitab-kitab fiqh nak menerangkan akidahnya. Siapa yang ambil tanggungjawab tulis? Yang paling awal tulis ialah murid kanannya yang bernama Al-Imam Al-Muzani. Imam Muzani ni wafat saja, Imam Syafi'i dialah yang ganti tampuk mazhab tu. Imam Syafi'i pernah sebut pada Imam Muzani, Al-Muzani nasiru mazhabi. Imam Muzani ni pembantu mazhab aku. Mazhab aku ni popular kerana dia. Imam Muzani ni dia ada kitab yang bertajuk Mukhtasar Al-Muzani. Dia macam ni. Imam Syafi'i yang lahir tahun 150, wafat tahun 204 Hijrah. Okay. Dia ni tokoh yang hebat lah. Kita pun baca sirah Imam Syafi'i ni, ulama yang hebat. Keturunan dia pun dekat dengan Nabi. Lahir di Gaza, Palestin. Lahir di Palestin. Okay. Kawasan yang bergolak hari ni lah, yang kita sebut sebagai Gaza tu, Imam Syafi'i lahir situ. Tapi dia tu orang daripada kabilah Al-Qurashi. Kabilah macam Nabi ya. Asal daripada Mekah, cuma hijrah ke sana. Okay. Imam Syafi'i hebat. Tuhan berikan kepada Imam Syafi'i ni kekuatan hafalan yang luar biasa. Imam Syafi'i berguru dengan tokoh ilmuwan yang hebat iaitu Imam Malik. Berguru dengan tokoh hadis yang hebat iaitu Imam Ahmad, dan Imam Ahmad pun berguru dengan dia. Saling berguru antara satu sama lain. Okay. Imam Syafi'i zaman dia hidup, dia melakukan travel yang banyak. Riwayat mengatakan dia melakukan 8 kali penghijrahan, pergi balik daripada tanah haram ke Palestin, pergi ke Iraq, balik ke Madinah pergi ke Mesir lah sekali di Mesir. Sehingga hari ni kita tengok kubur Imam Syafi'i tu di Qahirah di Mesir. Kawasan tu pun orang panggil Syafi'i. Kawasan tu. Pasar situ pun orang panggil Suk Syafi'i, orang tak panggil nama lain. Okay. Nak sebut bagi kata hebat Imam Syafi'i ni. Okay. Tapi dia ditimpa dengan berbagai-bagai fitnah. Okay. Cuma dia tak jawab secara bertulis, dia tak tulis surat. Okay. Dia tak tulis kenyataan apa semua. Siapa yang tulis? Yang tulis macam saya sebut tadi lah Imam Al-Muzani. Imam Syafi'i dia ada 2 orang anak murid. Satu orang nama Al-Buwaiti, satu orang nama Al-Muzani. Dua-dua orang ni murid kanan. Okay. Cuma yang selalu mempertahankan akidah Imam Syafi'i ini ialah Al-Muzani. Imam Muzani dia ada tulis satu risalah. Nama dia Syarhus Sunnah. Syarhus Sunnah ni maksudnya penerangan terhadap akidah Imam Syafi'i, guru dia. Sebab pada waktu tu ketika mana dia berada di tempat nama dia Tarablus. Tarablus ni hari ni di Libya. Duduk situ. Imam Muzani duduk situ, orang duk cakap, orang duk kata Imam Syafi'i ni berfahaman Mu'tazilah. Jadi kami nak pendirian daripada kamu sebagai murid kanan. Cerita macam mana akidah Imam Syafi'i. Dia pun tulislah kitab yang berjudul Syarhus Sunnah fi bayani mazahib al-Imam Abi Abdullah Asy-Syafi'i. Pada menerangkan akidah Imam Asy-Syafi'i. Menariklah, kitab tu pun nipis sebab dia surat, hakikatnya dia surat, tapi kitab tu disyarah oleh para ulama dengan berbagai-bagai. Okay. Lepas tu datang 200-300 tahun lepas pada tu, iaitu zaman Al-Imam Ali Al-Hakkari yang kita nak baca buku dia ni. Okay. Orang menuduh Imam Syafi'i dengan tuduhan lain pula. Okay. Jadi dia Al-Hakkari ni dia tulis I'tiqad Imam Asy-Syafi'i. Dalam ni pun buku kita ni dia tak tebal. Tak sampai 150 muka surat. 130 lebih je. Okay. Itu pun dah campur terjemahan dua bahasa. Kalau baca yang Arab saja maknanya lagi nipis ya. Okay. Dalam ni dia akan terang pada kita macam mana Imam Asy-Syafi'i bercakap tentang sifat Tuhan. Macam mana Imam Asy-Syafi'i bercakap tentang nama-nama Tuhan. Macam mana Imam Syafi'i iktikadnya terhadap Quran. Sebab zaman tu antara tuduhan yang paling berat dan isu yang tak selesai ialah isu khalqul Quran. Quran ni makhluk ke tak? Ramailah tokoh yang terkena. Imam Bukhari terkena, Imam Syafi'i pun terkena. Maknanya ini ialah fitnah zaman tu. Zaman kita ni fitnah lain pula.
Apa nak tunjukkan orang tu lain sikit pada ahli sunnah? Okey, macam-macam lah orang tuduh zaman kita ni. Okey. Cuma nak sebut zaman tu tuduhan yang popular ialah Mu'tazilah. Sebab kerajaan pun pro Mu'tazilah dan dia ada satu fasa khalifah tak suka Mu'tazilah, tukar orang lain. Okay. Dan kena juga pada anak murid Imam Syafi'i iaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Okay. Jadi dalam buku ni dia membahaskan tentang macam mana Imam Syafi'i berinteraksi dengan isu Al-Quran. Quran ni macam mana? Di sisi sudut pandang Imam Syafi'i. Isu tentang iman. Iman ni bertambah berkurang ke tak? Sebab Mu'tazilah dia tak bahas lagu tu. Yang bahas bertambah berkurang ni Ahlu Sunnah saja. Okay. Lepas tu macam mana Imam Syafi'i terhadap kadar baik dan kadar buruk. Lepas tu apa pendapat Imam Syafi'i terhadap ilmu kalam. Ini semua ada dalam buku ni. Minggu depan insya-Allah kita akan tengok. Saya tak nak baca malam ni sebab apa? Kalau kita seorang ada buku, jadi kita seorang yang syok atas ni. Okay. Jadi kena ada buku dulu di bawah, baru dia rasa macam kita dapat istifadah sama. Okay. Sebab bila mana baca akan nampak. Okay. Maknanya nak sebut pada kita buku ni dia tidak mewakili metodologi mana-mana tak. Dia hanya nak mewakili kumpulan yang awal. Macam mana nak faham tentang isu-isu utama. Kita nak elakkan baca buku yang mewakili akidah orang ni, cara orang ni. Sebab kita nak tengok yang awal. Sebab Imam Syafi'i ni pun dia ada kedudukan yang besar di sisi kita, khususnya orang Nusantara ni. Dan memang Syarqi Asia ni, Asia Tenggara ni, antara tempat berkembang pesatnya mazhab Syafi'i itu sendiri. Walaupun di dunia ni mazhab yang paling terbesar dalam fiqh yang dipegang oleh majoriti Muslim ialah mazhab Hanifah ataupun Abu Hanifah. Mazhab Hanafi lah kita sebut. Okay. Maknanya paling ramai. Terutamanya di India, di benua India, di Iraq hari ini. Dan mazhab yang kedua ialah mazhab Syafi'i dan yang ketiga baru pergi kepada mazhab Maliki dan Hambali dan lain-lain. Dan ada juga mazhab Mundarithah, mazhab yang berbeza. Macam mazhab Al-Thawri apa semua, tapi ini pun dah tak banyak di Yaman. Cuma nak cerita pada kita bahawasanya ini ialah bab akidah. Jadi biasa kita dengar nama Syafi'i ini sinonim dengan fiqh lah. Tak sinonim sangat dengan akidah. Okay. Sebab memang Imam Syafi'i dia tak tulis secara satu buku tentang bab akidah, dia tak tulis. Melainkan dia tulis secara isyarat saja. Dia ada tulis lah dalam Al-Um pun dia ada tulis. Dalam kitab Ar-Risalah yang terkenal disebah pada Imam Syafi'i pun dia tulis. Okay. Tapi dia tak tulis, tak adalah dia tulis macam Abu Hanifah dia tulis Fiqhul Akbar, dia tulis. Dia ada buku tentang bab akidah. Imam Syafi'i tak ada, tapi ini ialah hasil kutipan daripada anak murid beliau dan juga para ulama yang yang mencari asar ataupun kata-kata Imam Syafi'i berkenaan dengan akidah. Okay. Jadi apa yang saya nak sebut? Ada berapa minit tahu lagi? 2 minit lagi. Okey. Jadi apa yang saya nak sebut malam ni ialah kepentingan belajar akidah. Tu yang pertama kita sebut tadi. Belajar akidah ni untuk yakin, lepas tu untuk dapat harapan yang tinggi, lepas tu untuk dapat kekuatan. Kemudian kita tengok macam mana ancaman terhadap akidah. Sebab kita kena tahu Nabi sebut dalam hadis yang kita biasa dengar, hadis Nabi kata sataftariqu ummati ila 73 firqatan. Umat aku ni akan berpecah kepada 73 golongan. 73 golongan tu Nabi kata kulluhum finnar illa wahidah. Semua dalam neraka kecuali satu. Kulluhum finnar illa wahidah. Okay. Sahabat pun tanya manhum. Sahabat tanya, sahabat nak tahu siapa mereka. Maknanya tolong sebut. Kalau boleh beritahu pada kami bangsa, warna kulit dia, bercakap bahasa apa. Dari segi soalan sahabat tu lah. Okay. Tapi Nabi tak jawab lagu tu. Nabi sebut sifat yang selamat tu. Ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang aku berada di atasnya dan juga apa yang para sahabat aku ikut. Okey. Makna nak sebut pada kita yang Nabi kata semua dalam neraka tu sebab apa yang menerakakan mereka? Yang menyebabkan dia orang jadi ada problem sehingga pergi ke neraka, problem sebab apa? Dia orang ikut mazhab tertentu je ke dalam bab fiqh? Bukan. Problem dia ialah pada akidah sebenarnya. Jadi poin dia situ ialah problem akidah. Sebab tu ancaman ataupun berkaitan benda-benda seperti ini kita kena serius. Sebab nak beritahu pada kita
Walaupun ada orang dia nampak akidah ni benda yang tak perlu diberi penekanan berpada dengan baca benda-benda tertentu saja, okey, tapi ianya ialah satu benda yang utama. Sebab dalam hadis yang terkenal riwayat Muslim, Nabi kata kalau orang tu datang jumpa Tuhan, dosa dia setinggi langit, ananas sama, tapi dia tidak mensyirikkan aku, Tuhan akan ampunkan. Dia tak syirikkan Tuhan, Tuhan akan ampun. Nak sebut pada kita apa? Tak mensyirikkan tu, dia tidak gadai akidah. Dia tidak gadai akidah. Sebab kita kena tahu, yang gadai akidah ni, dia bukan orang yang jahat. Yang gadai akidah ni kadang-kadang ahli ilmu, orang yang cerdik pandai, orang yang pandai baca Quran. Dan kita kena tahu, saya terlupa nak sebut poin ni tadi, yang tak puas hati kepada Uthman bin Affan, yang nak bunuh Uthman bin Affan tu daripada kalangan mana? Qurra fi Basrah. Tuan-tuan boleh cari dalam kitab-kitab bab akidah ni. Orang-orang yang pandai baca Quran yang duduk di Basrah. Nak sebut pada kita apa? Yang ada problem akidah tu ialah yang pandai baca Quran. Bukan yang ada problem akidah tu ialah yang minum arak hari-hari. Nak sebut pada kita bahawasanya akidah ialah satu benda yang perlu diberi penekanan. Okey. Jadi dah masuk waktu salat tu, saya rasa berpada situ laku untuk malam ni sebagai mukaddimah. Jadi kita akan sambung minggu depan lah, insya-Allah kita ada kitab. Kita akan baca kitab ni minggu depan. Setakat tu saja sebagai mukaddimah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.